Ramadan ya Ramadan, Ramadan ya Ramadan, bulan Ramadan berkahnya di sini. Ramadan ya Ramadan, Ramadan ya Ramadan, bulan Ramadan berkahnya di sini. Bazar kat TTDI pun best. Kat KL pun best. Dekat Rawang lagi best. Ini lagi best ni. Bazar Justice for Bella. Justice for Bella. Sekarang dia dah buat nama bazar dah. Nama bazar. Nama bazar dah. Tak, kenapa banyak sangat tengok bazar ni? Lapor. Lah, ni tambah halobo sangat ni. Kita patut pergi satu bazar je. Satu bazar je. Ataupun kita tak patut pun pergi bazar. Oh, kesian yang berniaga. Betul lah juga tu. Tapi dia jadi masalah bila pergi bazar. Bazar tak salah. bazar tak salah. Yang salah kita. Ramadan pun tak salah. Ramadan tak salah. Tak salah. Kita ni yang macam setan pergi bazar. Kita lupa diri Taklah saya okey. Kita lupa diri lah ya. Ya Basically. betul. Kita jadi macam tak apa-apa. Sebab tu kita nak bincang hari ini syaitan bebas di bazar. Ada syaitan bebas lagi Ustaz. Time bulan puasa. Kita kena tanya kita punya tetamu lah hari ni. Mai. Ni siapa? Kau orang nak kau macam mana? Ya, tapi sebelum tu anda boleh berinteraksi bersama kami. Boleh membuat panggilan dari talian 0322828578 ataupun 0322828579. Ataupun boleh ke WhatsApp kami 011404765664 ataupun boleh pergi ke Facebook, cari je poster untuk hari ini. Kan tinggalkan komen anda, dan siapa yang terlepas episod-episod yang lalu, khususnya segmen Satu Hari Satu Ayat, boleh pergi ke RTM Klik. Okey? Klik. Kenapa, Dek? Kenapa kena ada pemanggil ni? sebab kita ada voucher. Bocor. Bocor apa? Kita ada voucher daripada Pusat Pakaian Hari-Hari berjumlah RM250. So kerana itulah anda kena telefon sebab kami nak pilih 2 pemanggil bertuah. Betul. Faham ya? So settle baju raya kan? Daripada penonton yang sedang mencari baju raya, cari cepat-cepat sebab kita nak masuk 10 akhir Ramadan. Masa tu kita nak all out mencari Lailatul Qadar, kita mencari baju raya. Wow. Okey, kita nak bersama tetamu kita. Betul. Dia akan kongsi kita lah. Sebab dengar kata dia pun baru balik dari bazar. Oh, ya ke? Bazar? Banyak ataupun tidak dibeli di bazar itu. Wallahualam. Kita tengok tahap perut dia. Selawat takut yang bersangkut gayut di syaitan daripada bazar. Ya betul. Kita bersama dengan Dr. Taha. Silakan. Assalamualaikum. Terima kasih. Boleh salam ni? Assalamualaikum. Boleh pula. Tapi jangan. Ini jangan. Nanti kita jadi setan. Betul. Sihat, Doktor? Alhamdulillah sihat-sihat Wani. Amin. Juga Abang K. Ya, Alhamdulillah. Soalan cepu cemas. Ya. Sepanjang dah masuk hampir 15 hari ni, bazar mana yang dah pergi dilawati? Saya sebab orang Cyberjaya. Kita orang Cyberjaya. So, pergi bazar Cyberjaya sekali saja. Oh, sekali je. Tapi Banyak sebab syaitan? tak. Saya jadi syaitan. Alamak. Kenapa? Sebab banyak itu aurat. Tertutup lah. Masya Allah. Anda fahamlah. Mungkin panas lah. Anak punya pahala sudah jatuh. Kita rasa sedih. Kalau anda punya pahala sudah jatuh, kenapa anda tak kutip lah? Kalau anak-anak sudah kutip lah. Tapi masalah bila anak kutip lagi banyak. Lagi banyak nampak. Tak boleh. Secara umumnya sebab Dr. Taha pun orang buat bisnes. Ya. Macam mana sebersalah bila pergi bazar kan takut membazir. Betul. Tapi pada masa yang sama orang Islam juga berniaga. Ya, dia technically sebenarnya bila kita sebut tentang bazar ni, kita kena identify jenis-jenis peniaga. Ada peniaga yang bermusim,
ada peniaga yang konsisten. Macam geng-geng ustaz juga. Ada ustaz yang whole year dia tak ceramah. Masuk Ramadan dia musim. Dan banyak konten. Banyak. Dia hello sana, hello sini, masjid sini. Which is okay, tapi dia tahu itu adalah musim untuk collection. Cakap pasal hello tadi. Kejap kita ada hello dah. Oi. Adakah ini pemilik bazar yang tak puas hati kat Dato' Tah? Hello, Assalamualaikum. Mungkin. Okey. Salam. Ya. Siapa di sana? Saya Hassan bin Hussein Okey. Dari? atau WS dari Batang Kali, Selangor. Okey. Alhamdulillah, Cik Hassan. Silakan dengan soalannya. Kita semua sedia sudah maklum. Syaitan dirantai atau dibelenggu sepanjang bulan Ramadan. Ya. Tetapi mengapa terjadi syaitan bebas di bazar Ramadan? Ini semua kerana segelintir daripada kita tunduk kepada hawa nafsu serakah. Minta pandangan daripada ahli panel. Masya Allah. Terima kasih. Baik. Terima kasih, Terima Tuan kasih, Hassan. Terima kasih, Hassan. Itu dia. Jadi itu pendapat dia dalam masa yang sama dia minta kita ulas. Saya dah standby dah. Saya tak tahu dia nak call tapi saya tahu bila tajuk dia syaitan di bazar tapi betul syaitan dirantai. Jawapannya mudah saja macam Ustaz Amin sebut hari itu dalam surah An-Nas. Ilahin nas malikin nas alladhi yuwaswisu fi sudunas minal jinnati wan nas. Makna setan ni bukan sekadar daripada kalangan benda-benda yang gaib ni atau begitu sebut sebagai iblis. Allah Taala sebut jin pun boleh jadi setan, manusia pun boleh jadi setan kerana syaitan itu adalah sifat jahat, sifat kesyaitanan. Dia punya shin tu clear. Ya, betul. Itu syaitanan. Syaitanan. Maknanya bila bazar ni, walaupun syaitan ada berpandangan dirantai, tapi manusia berpandangan syaitan tu ada. Berpandangan setan. Kita panggillah setan. Budak setan. Macam tu. Dia tak jadi setan, dia manusia juga. Sabar ni. Banyak pahala saya kutip. Sementara kami kutip ni, Pahala berterabur. seketika. Betul, kita kembali lagi dalam Borak Dulu Baru Buka. # Barakahnya di sini. Take a break. Kutip. Mana? Waktu biasa saya ke bazar Ramadan sekitar 4:30 petang hingga 5 petang sebelum orang semakin ramai. Wadah yang saya beli ketika di bazar adalah untuk berbuka puasa. Jika tidak habis akan dimakan sewaktu nuri. Saya pergi ke bazar untuk berbuka puasa sahaja. Biasanya kalau saya pergi berbuka, kalau untuk murid, malam memang tutup lah. Jadi kalau nak pergi untuk buka, datang petang. Saya biasanya pergi ke bazar Ramadan jika saya tidak mempunyai masa untuk memasak. Jadi saya akan pergi sebab waktu bekerja di bazar yang berhampiran dengan tempat kerja lah. Biasanya saya membeli hanya untuk keperluan semasa berbuka saja, sejak lebih banyak untuk membeli. Bulan Ramadan, berkahnya di sini. Baiklah. Macam-macam kan? Alhamdulillah. Kembali kita ke rancangan Borak Dulu Baru Buka #berkahnya. Kenapa Abang Ki macam tu hari ni, Maki? Kenapa? Tak pernah pergi bazar ke jadi macam ni bangai? Cara cakap tu kan, dia macam... Dia macam tak ada semangat lah. Mungkin semangat kesyaitanan telah hilang. Okey, telah hilang. Telah hilang. Alhamdulillah. Baru kutip pahala tadi. Betul. Baru kutip pahala. So kita nak kutip nombor kutip panggilan anda untuk menghubungi kami manalah tahu anda adalah pemenang pemungin bertuah. Hubungi kami di 0322828578 dan juga 0322828579 ataupun WhatsAppnya Wani. WhatsApp di 0114047664. Kratera tu. Kratera. Jadi yang lain-lain tu faham-faham je lah. Pergi dekat Facebook RTM ataupun RTM Klik untuk menyaksikan yang lepas-lepas. Hari-hari dia ulang kan? Ya. Okey. Abang. Kita yang seterusnya. Jom. Ya. Kenapa? Dia dah sedia. Mungkin dia ada Bawa makanan ke? Bawa makanan ke? Bawa air ketira ke? Bawa ketira ke? Roti john ke? Mari kita saksikan. Kita nak persilakan Kak Ida Moin. Ya, kita persilakan. Masya Allah. Assalamualaikum. Tangan kosong. Tangan kosong. Belum buka lagi. Kita borak
lah dulu. Atau berborak lah dulu. Ada. Pertama kali lah saya masuk ada orang berdiri. Betul, selalu ni orang tak bangun? Tak ada. Ada. Ilah. Tahu Sekali lagi. Tak ada. Jangan. Kak Ida macam mana? Selalu pergi bazar dan selalu juga bawa balik rumah berjinjit-jinjit. Jangan. Kita tak nak bawa balik syaitan. Kalau dulu mungkin saya jadi syaitan lah. Tapi tahun ni tak Dah pergi. tak jadi syaitan lah. Tahulah tahun ni saya malas betul nak turun kat bazar. Saya duduk dalam kereta, suami yang pergi masuk. Oh, rare. Jadi yang bergelumang dengan syaitan ni suami. Ya, dia. Dia pun pemala. Dia bawa balik setan ke bawa balik makanan? Dia bawa balik makan lah. Kalau dia bawa balik setan, aku suruh luar. Oh. Harap-harap dia menonton lah. Dia ada kat, tak tahu dia risau. Dia ada kat tu. Ada. Ada. Allah. Dia ada kat luar ni. Ya. Hari ni selamat lah. Pahala. Hari ni selamatlah tak pergi bazar. Tak pergi. Tak pergilah. Jadi selamatlah set kita ya. Jangan kata pergi bazar. Nak pergi rumah mak sendiri, nak berbuka pun baru 2 kali je dapat. Tu perut menol. Kepada Ustaz Apiu Ya. kalau orang meletah Meletah. Ya. dia tak jatuh batal puasa lah. Dia tak jatuh batal puasa, tapi dia ada kesyaitanannya tu. Ustaz panggil saya setan. Tak, bukan. Allah sebut. Fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Selamat. Betul lah. Maksud dia tu. Maksudnya Rafatha kan. janganlah kita mencarut, jangan kita buat dosa-dosa kecil secara berterusan, dan janganlah wala jidala, jangan kita bertumbuk tampung. Tapi Ustaz, syaitan-syaitan orang yang mengacau itu pun patut diceramah. Tapi Nabi pun dah bagi tahu, fa in sabbahu ahadun falyaqul inni shaim. Kalau ada syaitan kacau kita, Kata aku berpuasa. Nabi dah bagi solution. Ada syaitan kacau kita. Ni contoh ya. Abang K. Saya maki. Abang kena tut, abang kena tut. Kan. Balik sungguh aku berpuasa. Sesungguhnya Aku berpuasa. aku berpuasa. Settle lah. Maka terbakarlah. Allahu Akbar. Tuan-tuan dan puan-puan. Banyak betul pahala kita. Sesungguhnya saya berpuasa. Belum lagi segmen tu bang. Belum lagi segmen tu. Belum. Tapi Ustaz, sedikit short. Dulu waktu zaman Rasulullah, ada ke dah bazar ni? Bazar memang ada, tapi kita sebut sebagai Suqul Madinah. Tapi bazar yang spesifik hanya muncul ketika bulan Ramadan, yang tu tak pastilah Ustaz kita pernah jumpa Dan lagi. kalau ada pun kita tak panggil bazar masa tu kan. Dia panggil bazar ni adalah bahasa Farsi. Farsi bazar. Kalau pasar karat, bahasa Melayu. Bahasa Melayu. Melayu lah. Sekarang kita ada soalan WhatsApp. Mari kita tengok apa soalannya. Check it out. Kak Ida baca. Mata saya buta. Assalamualaikum. Kenapa? Encik dah ni tak nampak. Assalamualaikum. Saya Roza Rifah, Johari dari Selangor. Soalan saya, apakah ayat-ayat tertentu dalam Al-Quran yang boleh membantu kita mengawal nafsu berbelanja ketika di bazar? Terutamanya membeli makanan berlebihan bagi mengelakkan pembaziran. Soalan kedua, apakah kemudaratan lain yang berkemungkinan timbul dari sikap boros berbelanja selain pembaziran? Okey, yang soalan kedua kita bagi Ida jawab. Soalan pertama ni, Dr. Taha. Ada doa khusus ke nak elak daripada membazir? Nafsu Dia doa tu tak ada lah. Cuma ada beberapa tips daripada orang cendekiawan. Dia kata, jangan beli menggunakan mata. Tapi belilah dengan menggunakan perut. sama-sama juga tu sama naik. Let me explain. You explain Ustaz. Nabi sebut perut ni bahagi 3. 1/3 angin, 1/3 makanan, 1/3 minuman. Jadi bila kita dah tahu ukuran perut kita ni, perut kita taklah besar, kecil ni. Kecil je. So nasi kandar cukup lah. 1/3 nasi kandar, 1/3 air jagung katira, yang 1/3 kosong lah. Tapi yang kata 1/3 angin tu, kalau dah saya satu badan angin macam mana? Mana datang 1/3? Tu badan ni dari perut. Ketika kita berpandukan dua, satu mata, satu lagi perut. Ketika berpandukan perut tu tak sempat nak bagi 3. Mata dah nampak semua. Mata dah nampak semua. Betul lah. Mata ni dia Nabi sebut salah satu daripada panahan syaitan. So syaitan dah tak ada, tapi dia dah tarbiyah kita selama 11 bulan. So dia tinggalkan kita, so kita masih adalah kebolehan Balance tu lagi. balance tu. So bila kita guna mata ni tak ada limit.
The sky is the limit. Orang dia aku nak cakui, aku nak itu, aku nak Nafsu lah. Mata tu bernafsu. nafsu. Jahat betul mata. Padahal Kau telah membuat tindakan yang betul. Biar suami kau saja Betul. yang terbabit. Betul, sebab setiap kali kalau pergi bazar, kata macam tahun lepas kan, pergi bazar, dia akan cakap macam ni. Tahun lepas tak ada, bazar tak ada. Contoh dia akan cakap, you tak payah. Nanti you semua you nak, dia cakap. Semua you nak. Lepas tu sampai rumah tak makan. Biar je. betul. Tapi yang bahayanya tadi tu, yang saksu-saksu itu, yang saksu seksa. Oh, ya. Okey, tak apa. berterabur Kita iman tinggalkan dulu. Sekarang ni kita nak dekat sampai waktu berbuka. Alhamdulillah. Jadi selalunya secara orang kata nak mengambil berkat doa sebelum. Oh, ini betul ni. Ini betul-betul. Yang berlakon tadi. Betul-betul. Kita minta Dr. Taha doa sikit kan sebelum kita buka puasa. Fadal. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma laka sumna wa bika amanna wa ala rizqika aftarna. Dhahaba adh-dhama wa batallatil uruq wa thabatal ajr insyaallah taala. Bismillahi wa ala barakatillah. Ya Allah, terimalah puasa kami. Amin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Kepada seluruh rakyat Malaysia, selamat buka puasa bersama keluarga. Makan tu jangan tangkap darah sangat. 1/3. 1/3 sebab kita nak terawih lagi nanti dan teruskan menonton Borak dulu baru buka Berkahnya di sini. Selamat berbuka. Ni mesti Alhamdulillah. Ta'amana wa Nampak saqana wa tersandar. ja'alana minal muslimin. Macam mana bang? nampak tersandar tadi. Betul-betul kenyang tu. Tersadar. Tak adalah betul-betul kenyang merehatkan diri. Kan lepas berbuka. Maklumlah kita ditajuk oleh siapa? Kita ditaja oleh Pusat Pakaian Hari-Hari. Terima kasih banyak-banyak sampai bukan ini tersandar saja, banyak Abang lagi. Kir. Ya, ini baru permulaan. Betul. Apa kita duk selalu guna modal? In the bendengging. Dia meningging. Teruk betul ya. Oh, betul. Okey, Dr. Taha, Ya. dia bila masuknya Ramadan, wujudnya sejenis bazar Ramadan ni, Ya. akan wujudlah sejenis makanan yang tak wujud pada bulan-bulan yang lain. Yes. Yes. Antaranya air kathira. Ya, ya. Dia takkan Sedap. wujud bulan lain. Sedap. Sedap ya. Itu tempat saya tak puasa, tak bukan bulan puasa pun ada. Wujud juga. Johor kan? Johor kan? Tak KL. KL. Barangkali di tempat Ida itu memang berpuasa sepanjang. Jadi pada pandangan Dr. Taha lah, adakah disebabkan menu-menu yang istimewa ni lah menyebabkan orang lupa diri bila nak membeli? Sebenarnya bila macam mana nak sebut dia trend. Dia trend dan dia adalah FOMO, fear of missing out. Kalau aku tak pergi bazar, aku risau macam tertinggal lah satu benda. Macam Ramadan I tak sempurna. Tak cukup budaya dia. Tak Beli dulu menyesal kemudian juga. Sebab tak ada apa pun. Begitu hebat bazar Ramadan ni penangan. Dia tak perlu buat marketing, dia tak perlu buat branding. Everybody knows bazar Ramadan tu bakal berada di mana. So dan kawan dia akan buat mouth to mouth marketing. Betul. Sedap benda ni, sedap benda tu. So kalau dia tak pergi, dia rasa macam kau dah pergi belum? Oh tak pergi. So engkau tak ikut trend. Malaysia ni kena ikut trend. Sia-sia lah kalau Macam puasa Ramadan tak- kau tak macam ni. kau terawih kau tak cukup. Terawih biar tak ada, tapi bazar Ramadan kena pergi. Pula dah. Macam tu. Kan? Dia nak tanya lagi, kau pernah rasa tak yang kat sini? Jadi penjuru ni kan. Wah, itu yang leceh tu. Mari kita lihat di penjuru kamera. Siapa memanggil kita? Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, siapa di sana? Nur Amalina. Nur Amalina. Dari? Dari mana? Tan Pahang. Dari Kuantan. Baik, Nur Amalina. Nak tanya kan, di pasar Ramadan ini nak kita dapat melihat macam bersama pakaian yang dipakai bercampur bangsa kan. Kalau pergi ke pasar Ramadan tu, kita hendaklah beli berhati-hati membeli kuih-kuih itu. Di masa itulah kita melihat bermacam-macam aneka kuih yang ada. Kita beli apa yang kita hendak makan hari itu sahaja. Jangan tunggu lama-lama. Kalau ikutkan nafsu kita, semuanya kita hendak beli. Apabila sampai tak makan, buang di dalam tong sampah sahaja. Itu amalan syaitan kan. Masya-Allah. Jadi soalannya Puan Amalina?
waktu berbuka kita hendak makan tu, tetapi lauk itu tak boleh makan, basi, terpaksa buang di dalam tong sampah. Apakah itu dipanggil membazir amalan syaitan? Baik. Pemalina cantik soalan Terima tu. kasih. Terima kasih Malina. banyak. Okey. Bila sebut nama dia tadi, teringat lagu. Mama Lina. Saya tak abang ingat lagu lain yang sungguh ku seterusnya. Lain. Okey, macam mana makanan basi rosak kita buat? Adakah dikir membazir? Sebab Allah Taala dah sebut macam Ustaz Amin bacakan tadi, kulu washrabu wala tusrifu. Dalam Quran ada sebut dua perkataan untuk bazir. Satu al-israfu, satu at-tabdhiru. Al-israfu ni membazir, at-tabdhiru juga membazir. Cuma beza al-israfu ni membazir dalam benda yang kita perlukan. Kita perlu makan, kita perlu minum. Jadi jangan membazir dalam benda yang kita memerlukan. Tapi at-tabdhir tu kita membazir dalam benda yang memang tak perlu. Contohnya lavish lifestyle, benda ini dan benda itu, pakaian. Asal beli je. So coming back to the point, bagaimana bila kita nak membeli tu kena beli mengikut perut kita. Dan Nabi dah sebut awal-awal bahawa perut ni adalah punca kepada segala penyakit. Dan orang putih sebut you are what you eat. So, dan kita perlu ingat bulan Ramadan ni bukan pesta makanan, tapi adalah pesta untuk kita berasa empati kepada orang di luar sana. Yang mana kalau bukan bulan Ramadan pun dia rasa lapar. Bukan Ramadan pun dia rasa dahaga. So kalau kita berbuka dengan bermewah-mewahan, maka it defeats the purpose. Purpose of Ramadan adalah untuk mengingati orang lain. Tapi hampir melantak mengketa-kedah. So di manakah empati anda? Masalahnya Ramadan dah pergi Syawal dulu. Syawal dulu. Diorang dah Syawal dulu. Betul lah itu. Betul tak? Ni Ramadan tapi diorang dah Syawal dulu, makan beria, beli kuih pun beria macam nak raya. Tapi guard kebanyakannya, guard sekarang kan rumah kan banyak pakai guard kan. Ada guard post kan. Guard banyak membazir tanpa niat. Sebab orang ini belikan. Semua bagi kat dia. Betul. Dia pun merasa membazir. Dia pun pergi kat guard lain pula. Saya macam terasa lah. Tapi jom Betul. kita tengok. Kita belikan sekali. Okey, Wani, apa Wani? Ada soalan siapa? Soalan pada artis. Oh, artis. Jom Soalan pada kita artis. tengok. Silakan Wani, silakan. Saya Bagio, Assalamualaikum. Biasanya bila bulan Ramadan, semua orang berpusu-pusu pergi ke bazar Ramadan. Bila sampai je dekat bazar Ramadan, tengok macam-macam makanan, tak boleh nak kawal nafsu. Jadi macam mana caranya patutnya kita lakukan untuk kita jangan membazir di dalam bulan Ramadan Al-Mubarak? Assalamualaikum, saya Najwatif. Saya nak bertanya satu soalan. Bulan Ramadan ni penuh dengan kemeriahan bazar yang ada. Tapi tak semua bazar yang mengekalkan kebersihan awam selepas bazar ditutup. Jadi apakah cara yang boleh diterapkan dalam masyarakat kita, sama ada peniaga ataupun pembeli, untuk sama-sama terdidik dalam menjaga kebersihan awam, lagi-lagi di bulan yang mulia ini? Bulan Ramadan berkahnya di sini. Jarang-jarang kita ada dua soalan sekaligus. Tapi kata-kata ada yang kita dah sentuh pun tadi. Ya, betul. Yang mula tu kita kira merujuk perkara di atas saja. Merujuk lah. Kan soalan pertama kan. Soalan Bagio tu macam saya cakap lah, duduk dalam kereta. Bagi suami ya. Bagi. Saya percaya macam apa Kak Nur Malina cakap tadi. Dia tadi sebelum dia soal tu dia bagi tips. Betul? Ya. Iaitu merancang. Sebab kita dah tahu apa kita nak makan. So pergi beli apa. Tapi tak. Bila dah sampai memang dah fikir tu nak makan ni. Tiba-tiba nampak pula kemudian dalam hajat hati nak makan roti bom lah kata. Tiba-tiba sebelah tu ada murtabak pula. Allah. Sebelah tu pula ada roti canai pula. Aduh sedap betul murtabak tu. Beli jugalah satu pun jadilah. Tapi nanti orang tu akan tanya. Ayam daging. Dah. Dia bagi pilihan. Aku pun bercakap. Nak dua-dua Okey, tak apa dua lah. Satu daging tu. Dah beli dua. Dah beli dua pula. Siapa yang salah? Peniaga tu salah. Peniaga yang salah. Ada apa nak cakap tadi? Saya berpandangan macam ni, dia kena betul lah merancang tu. Sebab macam bak kata Jofli tu, kalau gagal merancang untuk gagal. Jofli tu dapat. So, dia punya backup plan is you need to know kalau makanan lebih tu nak bagi kat siapa. Sebab zaman Rasulullah, setiap jiran dia kenal dengan jiran-jiran dia yang lain. So dia ambil cakna. So bila dia beli membarang, dia kat rumah dia tak habis, dia tahu dah nak bagi ke dan dia bagi
bagi kepada jiran yang tak ada makanan tu, dia taklah rasa macam dia ni bagi aku leftovers ataupun bagi makanan yang Benda-benda basi. terlebih. Tapi dia dah bagi, memang dah set dah, aku beli banyak ni untuk bagi banyak orang. Yang keduanya, kita kena ada hubungan baik dengan masjid. So kalau ada makanan tak habis, kita dah set sama ada nak letak di masjid atau di madrasah tahfiz. Bukan, it's not about kita buang benda yang kita tak nak, tapi adalah benda kita tak nak buat dosa dari segi pembaziran. Itu yang saya nampak lah. Saya rasa saya banyak buat dosa lah. Banyak. Tak apa. Sebab apa tahu? Okey, contohnya saya nak beli makanan tu tahu. Tapi saya dah ada makanan saya. Saya akan cakap, tapi saya nakkan benda tu. Saya akan cakap dengan suami saya, belikan untuk Ma lah. Dia jual nama. Jual nama orang lain. Ya ilah, banyak dosa kau Ida. Tak apa dah, bulan Ramadan ni ada bulan Tapi hati tu tak apa, nanti boleh makan dengan Ma semua. Lepas tu banyak. Betul-betul tak boleh makan. Dosa lagi aku. Banyak betul lah. Gila doktor dengan Ida ni soalan WhatsApp. Tanya kalau jadi benda yang lepas kita afallahu amma salaf, insya-Allah kita istighfar. Kalau macam tu saya berdosa ke? Tak adalah berdosa sangat. Adalah. Tetap kena bertobat. Dah sedar tu, betul lah tu. Okey, sama-sama. Kita tengok soalan WhatsApp dulu. Jom kita saksikan. Thank you. Okey. Pertama, saya nak thank you untuk RTM sebab hari ini hari lahir saya. Oh, happy birthday. Dan saya juga dapat voucher yang saya menang 2 hari lepas. Alhamdulillah. Okey. Dia beritahulah. Okey. So kita skip ke soalannya, apa hukum jika makanan yang dibeli banyak sehingga berlaku pembaziran? Ini pun kita dah sentuh. Dah sentuh. Dan saya nak tanya, apa pula kata ahli panel kalau orang sanggup beratus awal 12 jam tengah hari hanya untuk mendapatkan juadah viral? Itu saya dah tahu pasal apa. Okey, yang ini pun saya sebenarnya nak tanya dan nak sentuh juga. Sekarang ni dah ada macam-macam juadah-juadah yang viral, yang di mana kita beratur sampai 12 tengah hari. Kita 12 tengah hari lah start beraturnya kan. Tu satu. Nafsu satu. Okey, fine lah. Kita teringin nak rasa. Okey lah. Tapi nafsu amarah pun satu juga. Dah habis ataupun lama sangat tunggu. Marah pula. Marah. Apa ni lambat? Marah owner lah. Orang meniaga tu lah. Sampai menangis-nangis. Dia minta maaf buat video kan. Pengalaman kau ni? Tak. Ni saya tengok. Tengok dekat Twitter lah. Ya, betul. Macam mana tu, Ustaz? Dua perangai kita kena tengok bulan Ramadan ni kita nak jadi hamba perut kita ke atau kita nak jadi hamba Allah. Orang yang beratur 12 jam, what is the mentality? Mentality he is living to serve his perut. Dan kalau kita boleh bayangkan, alangkah baiknya kalau dia boleh beratur untuk pergi ke masjid solat berjemaah. Cuba bayangkan kan, masjid punya penuh sampai kena beratur sebab soft dah penuh. Bila kita nak dapat suasana tu? Tapi kita taklah kata orang yang beratur tu jahat. Tapi kalau buat sekali bulan Ramadan, tak apalah. Ni kalau tiap-tiap hari sehari makan. Jadi habit kan? Jadi habit. So, macam saya sebut tadi lah, matlamat Ramadan tak akan tercapai. Tapi kalau nak ikutkan, benda tu kan terjadi masa bulan Ramadan je. Sedangkan yang si Polan ni ada kedai. Ada juga. Ada je makanan tu. Jangan marah, kita boleh bincang. Saya tak puas hati. Betul. Kita boleh gaduh. Kenapa nak bincang? Hampir jadi masalah. Okay, kita gaduh kemudian. Kita rehat dulu, bawa bertenang. Masya Allah. Sebab lepas ni ada satu hari satu ayat oleh Ida Muin. Masya Allah. Aku tak ada kena benda. Kembali selepas ni. Take a break. Assalamualaikum warahmatullahi. Kita bertemu dalam segmen Satu Hari Satu Ayat. Manusia, antara sifat yang kita tak dapat dipisahkan adalah kekecewaan dan kehampaan. Seringkali apabila kita mengusahakan sesuatu, kita berikhtiar untuk mendapatkan sesuatu dan kita gagal untuk memperolehinya, ketika itulah kita rasa hampa, kecewa dan sedih. Tetapi agama memberi kita satu penyelesaian untuk kita terus kuat walaupun berhadapan dengan kekecewaan, termasuklah ketika kita rasa takut. Ayat yang saya nak kongsikan adalah dari surah Ali Imran, ayat 122. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wa idh hammat ta'ifatani minkum an tafshala wallahu waliyuha wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minin." Ketika dua golongan dari pihak kamu ingin mundur
kerana takut padahal Allah adalah penolong mereka. Kerana itu hendaklah kepada Allah sahaja orang-orang mukmin bertawakal. Ayat ini turun ketika dua kumpulan, iaitu Bani Salamah daripada suku Khazraj dan juga Bani Salamah dan Bani Harisah daripada suku Aus rasa takut untuk pergi ke medan perang kerana melihat jumlah tentera-tentera musyrikin yang ramai dan mereka takut. Sedangkan Allah ada bersama mereka. Ketika inilah ayat itu turun mengingatkan kita, walaupun kita berada dalam keadaan takut, walaupun kita berada dalam keadaan kecewa, walaupun kita rasa hampa, tetapi manusia yang meletakkan penggantungan pada Allah Azza wa Jal, tidak ada erti kecewa bagi mereka. Tawakal adalah setelah kita berusaha, kita berikhtiar, kita menyerahkan bulat pada Allahu Rabbi. Ketika itulah kalau kita berjaya, kita ucap Alhamdulillah. Walaupun kita gagal, kita masih lagi mengucapkan Alhamdulillah. Kerana kita tahu apabila kita melakukan yang terbaik, Allah akan memberi yang terbaik. When we do the best, insya-Allah Allah will do the rest. Ayuh kita bertawakal. Sekian, satu hari satu ayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Ustaz. Jadi dalam kata lain, ini adalah peperangan kita juga melawan nafsu. Ya, peperangan apa Bakir? Peperangan nafsu. Bazar Ramadan. Bazar Ramadan. Kerana syaitan banyak. Silakan Nur Cahaya ke dalam studio. Kita kena sampai kepada Ida Muin. Ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Rasa macam tengok teater tadi. Monolog. Ada gaya. Ada gaya. Boleh pergi Istana Budaya. Aduh. Okey, satu lagi setan yang berlaku di Bazar Ramadan. Tak habis lagi cerita setan kita. Tak habis lagi. Sampai buka ni. Topik dia. Setan ni. Setan. Iaitu peniaga yang meletakkan harga Yahudi. Yahudi pun terkejut. Yahudi terkejut agama Melayu. Agama Melayu. Macam mana tu? Macam mana? Dia bab-bab peniaga ni Allah sebut banyak ayat. Contohnya wailul lil mutaffifin. Kemudian dalam surah At-Tariq dan surah Al-Buruj, semua Allah Taala dah sebut. Celakalah, celaka peniaga. Yang mana buat kurang dalam timbangan, buat tipu helah. Why? Sebab duit yang dia dapat tu adalah rezeki. Mana dia akan beli, dia bagi makan anak pinak dia, tak barakah. Dan mulut yang disuap dengan pendapatan yang haram, Allah Ta'ala tidak terima amal ibadahnya selama 40 hari. Tetapi kalau benda tu jadi darah daging, katalah ni dia buat daripada sumber yang haram, macam kau takkan kau nak potong buang? Ya, betul. Kan? So it's part of your body. So jadi benda tu Allah Ta'ala sangat menghalang. Tapi Allah Ta'ala kata, At-tajiru as-sadiq al-amin ma'as-siddiqin wan-nabiyyin wasyuhada was-salihin. Masya-Allah. Peniaga yang berkata benar dan memegang amanah. Ini je dua sifat yang peniaga-peniaga di luar sana perlukan. Akhirat kelak kan? Dan kelak dia akan bangun bersama. Bukan bersama dengan orang-orang biasa macam kita. Dia akan naik bersama dengan Nabi, Siddiqin, orang-orang syahid dan orang-orang soleh. Masya Allah. Jadi orang amanah dalam berniaga. Tak susah sebenarnya. Sebenarnya sangat senang. Kalau kita tengok hadis, ada hadis Nabi cela orang berniaga boleh masuk neraka. Tapi kerana dia benar dan dia amanah, boleh bersama Nabi. Ajib. Begitu sekali shortcut dia kan. Tapi kalau tak 40 hari tak berhenti amal dia. Amal ibadah tak diterima. Masya Allah. So, kepada peniaga-peniaga yang jenis tak berhati perut meletakkan harga, hashtag mohon terasa. Tapi ini ilmu. Betul. Ini ilmu, ini pengetahuan yang patut memang diambil tahu lah. Orang kata sebab dia sangat mudah, shortcut. Shortcut tu bersama Nabi. Dia gini, nak membinasakan nampak macam mudah, tapi nak recover balik pun mudah. Sangat mudah, Masya Allah. Adakah Ida rasa nak buka? Islam itu mudah. Dia tukar cara apa? Nasib baik dah buka. Jangan start. Masya Allah. Adakah terasa nak buka bazar lepas ni? Cukuplah. Saya dah ada food court. Adakah ada sebarang salah kurang timbang dah? InsyaAllah sebab saya kat bahagian air je. Jadi mungkin tak memudaratkan lah. Jadi saya kena minta peniaga saya semua tengoklah. Tengah tengok ni kan mungkin faham-faham sendirilah. Takut sebab tak cakap. Harga tadi rasanya bukan
jadi peranan besar. Tapi dia punya adilnya dalam meletak harga tu. Adil meletakkan harga, kualiti dia kan. Kita pun tak nak menzalimi peniaga sebab dia ada kos dan dia nak ambil margin daripada jualan tersebut. Tapi ada satu benda yang mereka selalu lupa iaitu market price. Market price makna kalau kita meletakkan satu benda harga dia melebihi market price. Dalam istilah fikah kita panggil sebagai ghabanun fahish. Ghabanun fahish ni dia tinggi tetapi tinggi yang terlampau. So kita kena tahu uruf. Mana orang awam kalau nasi Arab seketul daging dan sebagainya, apa urufnya? Apa umumnya harganya? So if you meniaga mesti you tahu umumnya. So kalau you letak terlalu tinggi memang you yang mengundang maki hamun orang lah. Dan which is wrong sebab we know you dah ada margin pun kat situ. Betul betul ni. Tentu kalau portion, kalau kata okey kalau rasa. Kalau rasa dia, kalau peniaga ni rasa. Rasa tak setimpal dengan harga. Ya. Bulan Ramadan macam bukan bulan Ramadan di hotel-hotel yang kita orang pernah pergi, dia kata kalau makanan itu kamu sendiri tak sanggup makan, jangan diberi makan pada orang lain. Pedih. Kalau sendiri tak sanggup makan, Kau nak bagi orang pula jual pula tu? buat apa? Itulah tu. Tapi kadang-kadang kan kita puasa tak boleh nak rasa. Dia terror ni. Dia dah bertahun-tahun meniaga. They know the portion, takaran, ukuran. By right they should know lah. Dia bukan memory tu. Sangat dua kan? Kita kalau sebagai tuan kedai, tapi yang buatnya orang lain, kita kena tak? Yang tuan kedai kena tak? Kena. Quality control. Jaga sikit air, jaga air tu rasa macam mana. Ais tu kurang sikit. Takut, Bik. Betul lah. Ais penuh. Penuh ais. Betul. Nurul? Kau bagi. Tapi tak apalah. Memang ruang ini adalah ruang untuk kita mengingatkan. Ruang kita saling mengingatkan. So rasanya tak perlulah menghukum diri sangat, tetapi kesedaran tu perlu disambut. Kalau tak disambut tak guna juga. Jadi kita pompam-pompam ni, apa nasihat Dr. Toha? Sebab kita tak nak membunuh karier usahawan di bazar ni. Betul tak? Betul. Kena faham, kita bukan kata setan semua jangan pergi bazar, tak. At the same time juga nasihat kepada pengunjung-pengunjung. Macam mana nak orang kata balance, you know balance. The balance is dia merujuk kepada ayat Quran. Allah Taala sebut ya ayyuhallazina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradim minkum. Mafhumnya, wahai orang yang beriman, la ta'ku, jangan makan harta antara satu sama orang lain bil batil, dengan cara yang zalim. Kita tidak mahu menjadi orang yang zalim, kerana kalau kita menjadi orang yang zalim, pembeli atau consumer rasa dizalimi, dia doa, ya Allah, kau hancurkanlah meniaga orang ni, confirm hancur. Dan doa orang dizalimi makbul. Makbul, tak ada hijab bainahu wa bainallah. Baik-baik dah. Betul. Kau meniaga ni. Jangan. Saya sebelum berbuka tu, dalam waktu-waktu sebelum berbuka, saya selalu minta doa. Ya. Sebab makbul tau. InsyaAllah. InsyaAllah, betul. Orang yang berpuasa doanya makbul. Pemudahkanlah segala-galanya. Amin. Ida, sebab tu kau berada di sini hari ni. Sebab tu kau berada di sini. Cantik dah susunan Tuhan kan? Cantik dah susunan. Saya dah kena basuh banyak dah. So hasil basuhan hari ini, Ida, apa nak disampaikan pada para penonton? Kesimpulan Ida boleh buat. Kesimpulan dia. Kesimpulan. Korang hati-hatilah ya. Pendek je. Duduk dalam kereta. Bulan Ramadan ni duduk dalam kereta. Biar Ida melatah. Tapi jangan harga melatah. Jangan. Bila makan tu yang peniaga tu bagi, kalau masak tu masak dah dengan penuh kasih sayang. Kalau rasa kita nak rasa sedap kan, kita mesti bagi orang makan sedap. Betul. Betul. Masak dari hati. Masak dengan iman. Betul. Okey, kita nak umumkan siapakah pemenang untuk Bang Yutuh pada hari ini. Yang pertama, jatuh kepada siapa? Saya! Rozalifah Johari daripada... Rozalifah Johari dari Selangor. Dan... Ani daripada Cyberjaya. Tahniah pada dua pemenang. Alright, kita gabungi. Dan apakah hadiahnya? Ya. Saksikan. Bagi rancangan Borak Dulu Baru Buka, barakahnya di sini akan menerima voucher bernilai RM250 Malaysia kerajaan Pusat Pakaian Hari-Hari.
Tahniah Yup. diucapkan kepada para pemenang. Yang tak menang tak apa, esok ada lagi. Terima kasih kepada Pusat Pakaian Hari-Hari Betul. untuk voucher bernilai RM250 itu. Betul. Dan hari-hari kita ada tajuk baru. Jadi apakah Hari-hari tajuk untuk baru. Hari esok tajuk apa? Yep. Prit half time. Prit? Apa ke benda tu? Panel Dr. Isa Harif dan kita ada Abang Arash Muhammad. Inilah kan puasa dah nak half month. Arash Muhammad. Arash Muhammad lah. Arash Muhammad dan Dr. Izharif. Betul. Dan Allah. Wow. satu hari satu ayat. Wah, ni hasri tak? Jadi, berapa hari lagi? 2 hari? 3 hari lagi? Diingatkan teruslah. Betul lah. Baik. Saya ingat. Aku tak diperingatkan sebegini kan? Saya rasa yang Prit tadi tu, yang half time Ramadan, kita kena pacu. Pecut Okey, untuk Mirwana malam ini. Oh ya Allah, ada lagi. 16 April. Betul, malam ni lah. 9 malam ini. Dan kita ada The Helmis. Ya, sebelum menyaksikan perlawanan Manchester United melawan Norwich, tengok dulu yang ni Nak juga. Dan esok pagi kita ada Tapau Show. Eliza lagi, dia tapau 2 show. Ambil kau. Alhamdulillah rezeki. Di mana kegemilangan nasyid? Tapau show. So dia tapau lah habis-habisan. Dan tetamu kita pun boleh tapau makanan. Betul. Kerana ada hadiah. Masya Allah. Terima kasih. Comel ni. Ini bukan prop tau. Boleh buat balik. Boleh buat balik? Sungguh? Betul-betul. Nanti kita masukkan nasi briyani depan tu. betul. Itu satu idea yang baik. Terima kasih. Nampaknya bila dah bagi hadiah, maknanya dah habislah program kita. Ya. Jom balik. Jangan duduk lajak sangat. Kita nak solat Isya nak tarawih. Dan pada anda semua, semoga kita dapat meraihkan para usahawan bazar. Tapi pada masa yang sama, kita tak melampau dalam membeli. InsyaAllah, jangan bawa pengaruh setan sangat. So, kita jumpa lagi esok. Saya Amin Idris. Saya Wani Hasrita. Dan saya Khair Rahman. Borak dulu. Baru buka hashtag Barakahnya Barakahnya di sini. Assalamualaikum. Bye.